السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ لعلكم في السلامة. الحمد لله. اليوم إن شاء الله نحن سنتعلم معا فن المسرحية. أولا، ما معنى الفن؟ فن بمعنى سني، arts. ما معنى المسرحية؟ المسرحية بمعنى دراما، التمثيل. هيا نتعلم معا تعريف المسرحية. المسرحية من حيث اللغة هي كلمة مشتقة من المسرح. Perkataan yang terbit daripada kalimah masrah, pentas. وهي خشبة التي يقدم نصر سردي عليها, iaitu khashbah, kayu di mana di atasnya orang berdiri mempersembahkan teks yang diungkapkan, ya. Amal istilahan, dari sudut istilah pula, masrahiyah bermakna nau'un min al-fan adabi. Dia adalah merupakan sejenis seni sastra, alladhi tumathil fihi fi'atun min al-afrad hadisatan insaniyatan, yang mana beberapa orang mempersembahkan, atau tumathil bermakna berlakon, melakonkan hadisatan insaniyatan, situasi berbentuk kemanusiaan, haitsu yuhakuna adwaraha, mereka membuat simulasi, memainkan peranan mereka binaan alal harakatihim, berdasarkan pergerakan di atas pentas, wa dawrihim alal masrah, dan juga setiap orang memainkan peranan watak masing-masing. Bil idafah, tambahan lagi, ilal hiwarat, terdapatnya dialog dalam masrahiyah ini, allati tatimu bainahum fiha, dialog berlaku di antara para pelakon. Wa qad takun jami' ahdasiha mutahaqqiqah, kadang-kadang semua di dalam lakonan tu 100% adalah berkisarkan kehidupan realiti. Atau ba'dan minha mutahaqqiq, tapi ada juga kadang-kadang sebahagian daripada lakonan itu berkisarkan realiti. Wa yajuz yakuna qisman minha min al-khayal, dan boleh juga lakonan itu terbit daripada sumber imajinasi, atau min al-waqi', ataupun dunia realiti yang sebenar. Yang penting, wal ghayah, objektif dia, motif dia adalah min hadzal fan adabi hiya intiqad atau tasqif atau mut'at al-fanniyah atau al-'izzah, kadang untuk memberi pendidikan kepada penonton, kadang untuk hiburan, menghiburkan orang lain, dan juga untuk memberi kisah tauladan. هذه هي مسرحية. فهمتم؟ إذن تعلمنا تعريف مسرحية لغة، اصطلاحا، ثم ما هدف من هذه مسرحية. هذه هي أمثلة فئة من الناس العرب هم يمثلون التمثيل، فهناك حوار كأن هذا رجل يتكلم مع الرجال، أو شخصية أخرى، هناك من على الأرض. فهذه هي أمثلة المسرحية. وهناك مسرحية القدس فلسطين، انظروا. هل أنتم مستعدون لتمثلون؟ إن شاء الله. الآن نذهب إلى تأصيل في المسرحية، يعني من أين أصل المسرحية؟ origin, mana dia punya asal dia. Indah qudama al-Misriyin, kita lihat dulu daripada sudut pandangan orang Mesir purba. Ar-rafal qudama al-Misriyin fan masrahiyah qabla al-Yunan. Orang Mesir purba ni dia sudah mengetahui, telah explore berkaitan dengan drama ni lebih awal sebelum orang Yunani. Wadalil, buktinya, dzalika ma wujida manqushan ala jidran ma'bad, terdapatnya lorekan, lukisan. Manqush bermakna lorekan, lukisan, coretan yang dilukis di dinding rumah peribadatan mereka. Rumah ibadat lah, ma'bad ni tempat mereka beribadat, kuil macam tu, ya. So rumah ibadat ni nama Adfu, ada juga Ma'bad Dandrah. Sebab orang Mesir Qudama ni mereka bukan semua orang Islam, orang Kipti. Jadi ini tempat
peribadatan mereka sudah ada contengan lukisan yang menggambarkan lakonan, yang menggambarkan drama dalam kehidupan. Minal masyahid marsumah, terdapat di sana scene, masyahid yakni scene marsumah yang dilukis. توضح أن المصريين قدماء قد تعرفوا فن المسرحية, dan ini ada satu bukti penemuan ini menunjukkan mereka lebih awal mengenali seni lakonan berbanding orang lain. Okey. كانت أسطورة أوزوريس. Ustura Osiris ni adalah cerita dongeng Osiris yang glamour dalam kehidupan mereka pada ketika itu. Dongeng ini berkisar berkaitan dengan ilah khair, Tuhan baik, wal khasab wan nama wa ma kana bainahu wa bainal ilah syar, dan konflik dia dengan Tuhan yang jahat. Ini nama dia lah, nama Tuhan tu. Mana dia berlaku min sira' anif, berlaku konflik, pertembungan yang sangat dahsyat. Kanat hadhihi al-ustura min mahawir as-siyasiyah. Dia berkaitan dengan dongeng politik yang berlaku pada zaman itulah. Lifan al-masrah inda al-misriyin qudama. Hadha al-fan lam yansha' indahum fi al-hawa' at-talaq وفي الحقول كما نشأ عند اليونان بل نشأ داخل معابد. Jadi sesungguhnya seni drama ini tidak wujud sekadar mengikut hawa nafsu sahaja atau sekadar begitu sahaja di kalangan orang Mesir Kudama, tetapi sumber ia didapati bermula di dalam rumah ibadat dan juga berlaku di dalam fil hujrat al-asral diniyah, di dalam bilik-bilik rahsia peribadatan yang dinamakan sebagai Qudus Aqdas, suci paling menyucikan. Dakhil kulli ma'bad, di dalam rumah-rumah ibadat ini. Jadi dalam rumah ibadat ini ada bilik-bilik rahsia, dalam tu banyak ukiran-ukiran. Kana al-kahna. Okey, kahin ni siapa? Kahna ni adalah tukang telik. Mereka yang memainkan peranan, humul ladzina yaqumuna bita'lif wat tamsil. Mereka mainkan peranan untuk berlakon atau menghidupkan seni drama ini di dalam kehidupan masyarakat Mesir purba pada ketika itu. Wa lam yakun al-musyahadah mubahat illa lil khasam min ar-rijal hakam. Dan juga banyak scene di dalam lakonan melibatkan mereka-mereka di dalam takbiran, dalam level yang tinggi lah. Okay, macam ketua ke, okay, warijaluddin, dan juga rijaluddin ini maksud pendeta lah, pendeta. Okay, anna al-masrah misri kana al-qaddasiri. Jadi kesimpulannya, drama di kalangan orang Mesir purba pada ketika itu banyak melibatkan tentang kesucian dan berbentuk sedikit rahsia lah kerana dia tersorot di dalam rumah-rumah ibadat mereka. Kanat asatir qad wujidat indahum mithl al-ustura Osiris. Terdapat juga asatir banyak dongeng-dongeng ya, yang berkaitan dengan dongeng Osiris. Wa tuwafir fiha unsur drama. Di dalam dongeng ini terdapat unsur-unsur drama. Apa dia unsur drama? Unsur drama ni banyak. Antaranya watak, konflik, kan. Okey, jadi di dalam dongeng Osiris ni terdapat unsur drama iaitu sira', konflik, pertembungan bainal khair wasyarr, antara perkara baik dan buruk, hayatul wal mayit. Okey, wajabr wa ikhtiyar wal jarimah wal inqab. Idzan من لم ينتشر هذا المسرح كما حدث عند الأغريق. دكتور مندور السبب في ذلك. Telah berkata Dr. Mandur, seorang ahli ilmuwan lah Mesir, sebab kenapa pada zaman itu Fanul Masrahiyah ni tersebar di dalam kalangan Mesir purba tetapi tidak di dalam budaya masyarakat Agrik maksud orang Greek. Okey, jadi ada dua sebab dia kata. Okey, yang pertama, al-masrah al-qadim, seni drama lama ini, qad nasha dakhil ma'abid. Jadi dia subur hidup di dalam rumah-rumah ibadat. Wa asbahal kal qaddas sirri, dan dia berbentuk benda peribadatan, kesucian yang agak rahsia.
Oleh sebab itu, walihada lam yastati' hadzal fan ay yataharram min ad-din. Jadi drama pada zaman ini tidak boleh terpisah daripada unsur agama. Wa ay yatatawwar nahwal hayah. Jadi dia tak boleh berkembang dalam kehidupan atau budaya masyarakat lain pada ketika itu. Dia asbah fannan dunyawiyan. Dia tak boleh nak berbentuk duniawi atau berkisar hidup di dunia ini, kama hadasa inda Yunan. Sebaliknya di kalangan budaya masyarakat orang Yunani, kebanyakan masrahiyah mereka lebih berkisar tentang kehidupan. Kalau Mesir Kudamak tidak, dia kehidupan berkisar tentang dongeng dan hanya terhenti di dalam lingkungan rumah ibadat sahaja. Jadi sebab itulah fan ini tidak boleh berkembang. Okey. Kama anna al-istimraru dakhil ma'abid wa hakara an al-kuhan, okey, qad adda ila inqirat, dan disebabkan istimrar berterusannya masrah ini di dalam rumah ibadat dan hanya tukang telik yang memainkan peranan untuk bercerita, untuk berlakon, maka qad adda, ini telah menyebabkan seni ini inqirat, pupus, bimujarrad ad-dayana, kerana dia punya topik-topik hanya berkisar tentang agama, wathaniyah, okay, sembahan-sembahan orang Mesir lama. Walihada mata hadzal fan, maka seni ini mati, terkubur. Indana ni di kalangan orang Mesir lah, bingkirat diana Fir'auniyah. Jadi bila pupusnya agama Fir'aun, maka pupuslah sekali fan masrahiyah di kalangan Mesir Kudamak. Indal Aghriq, okey, kalau kita tengok di sisi orang Aghriq pula, orang Greek, falam yastaqim hadzal fan wa yazdahir illa ba'da an nama wazdahara syair ghinai. Okey, drama di kalangan orang Greek tidak tumbuh dengan begitu hebat kecuali selepas munculnya syair berbentuk nyanyian musikal. Wal malahim apa? Epic cerita dongeng. Wa inda is, pada ketika itu, indahum istaqama syair tamthili, dan pada ketika itu mereka juga suburnya seni syair berbentuk lakonan. Di mana dia bersyair tapi dia berlakon. Alladhi yattakhidh surat al-masrahiyah. Jadi syair-syair inilah telah menggantikan tempat drama pada ketika itu, bikafah maqamatiha, okey, wa buniyat masarih, dan orang Greek pada zaman itu suka untuk mendirikan pentas-pentas, okey, wa ta'ahadat had-daulah, dan negara Greek telah menjadikan syair ini, okey, ataupun drama ini sebagai daur rasmiyah, okey, tanfuq 'alaiha, satu syiar rasmi mereka punya negara. Okay. Nampak berbeza kan di antara orang Anggerik. Hunaka farq min hais ta'sil masrahiyah indal Aghriq wa kadzalika indal Mesir Kudamak. Jadi kalau Mesir Kudamak ni hanya berada di dalam sekitar rumah ibadat, tertutup, jadi dia sukar untuk berkembang. Tapi di Greek lain, dia punya fan masrahiyah ini mendapat sambutan di kalangan orang ramai, dibuat secara terbuka, ditambah pula dengan kesuburan syair berbentuk musikal, syair berbentuk lakonan, malah dia telah menjadi syiar di dalam negara mereka. Jadi disebabkan kedua-dua perbezaan ini, maka kita lihat akhirnya mana yang terkubur, mana yang lebih subur. Terkubur adalah fan masrahiyah indal Kudamak Masriyin, dan yang lebih subur adalah fan masrahiyah indal Aghriq. Faham tu? Okey. Tadi kita lihat asal-asal masrahiyah ini dari pendapat Mesir Kudamak. Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana fan masrahiyah ini dari pendapat orang Arab Kudamak. Okey, Arab yani secara umum lah. Okay, kalau kita kata Mesir Kudamak ini
Mesir Kudama asal dia adalah orang Kipti, Firaun. Dia bukan Arab lah pada zaman tu. Sebab tu kat sini kita nak tengok pula dari perspektif orang Arab macam mana. Ajma'at mu'azzam al-ara' ala anna al-fan masrahiyah fan gharbi lam yabtadi'. Kebanyakan pendapat cendekiawan mengatakan bahawa seni drama ini adalah seni yang berasal daripada gharbi, okey, barat lah. Okey. Okey, udaba lughah Arabiyah, okey, sastrawan Arab pada zaman tu dan syu'ara'ha dan ahli-ahli penyair pada zaman itu, fi mu'alajatihi, dia ada juga berusaha untuk menghidupkan fan masrahiyah ni, tapi bila illa munzu qarnin min az-zaman takriban, tapi adalah pada tempo ataupun tempo masa yang berdekatan, bukan orang Arab zaman dulu, tidak. Fahuwa min jadid, jadi fan ini adalah fan yang barulah dalam kehidupan orang Arab, fil adab al-arabiyah la yazal hatta al-yawm, dan sampailah hari ini masih lagi orang-orang Arab yaltamis sabilihi ila an-nudush wal asala. Okey, drama di dalam masyarakat Arab ini masih lagi di dalam proses untuk matang dan untuk dapat tempat yang stabil. Okey. Jadi arja' an-nuqat. Okey. Jadi para kritikan sastrawan ni mengatakan kenapa berlakunya demikian, kenapa fan al-masrah ni tidak hidup subur dalam masyarakat Arab. Apa sebab dia? Sebab fi adam wujud adab masrah inda al-Arab ila iddat asbab. Jadi sebabnya ada disebabkan beberapa perkara, faktor. Okey, antaranya anna sya'ar Arab al-qadim yamtazu bi khayatain kabiratain huma al-khataba wal wasf al-hissi ad-daqiq. Okey, jadi kerana pada zaman itu syair Arab mengambil tempat di dalam hati orang-orang Arab, dan terdapat dua jenis dua jenis sastra lah yang subur dalam masyarakat Arab, iaitu apa? Al-khitabah. Khitabah ni pidato. Orang Arab ni dia suka bercakap. Jadi fan al-khitabah ni telah mereka lebih selesa, lebih suka khitabah. Ataupun wasfil hissi ad-daqiq. Wasfil hissi daqiq ni apa? Contoh dia menggambarkan, menceritakan tentang sesuatu penceritaan yang daqiq, detail. Okey. Jadi oleh sebab itu fan al-masrah ni tidak begitu subur lah, begitu popular dalam kalangan orang Arab, sebab mereka sudah ada jenis-jenis sastra yang lain. Okey. Baik. Sekarang kita nak tengok pula bagaimana wujudnya masrah al-Arabi al-hadis. Okey, zaman hadis bermakna al-hadis, zaman kini lah, atau hadis ini adalah lawan pada perkataan qadim. Tadi kita tengok orang Arab yang lama. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana wujudnya masrahiyah ni dalam zaman sekarang. Okey, kanat ala yad Marun Niqash. Okey, disebabkan oleh seorang Marun Niqash, nama dia, sanah pada tahun 1846, faqad allafa, dia antara pelopor yang telah membuat thalas masrahiyat ghinaiyah, 3 drama musikal mutaassiran bima syahadaha al-masrahiyat fi Italia. Okey, dari mana punca dia terdetik, suntikan, dari mana dia tercetusnya boleh buat masrahiyah ni? Sebab dia tengok persembahan pementasan drama di Itali. Okey, antara masrahiyah 3 yang Marun Niqash telah buat adalah Bakhil, tajuk dia lah, Abil Hasan Al-Ghafal atau Harun Al-Rashid Khalifah, As-Salid Al-Hasud. Ni 3 tajuk-tajuk drama yang dia sudah dia sudah hasilkan. Nasha hadzal fan masrahi fi Lubnan. Di Lubnan juga drama ini wujud, walakinahu lam yatatawar, tapi tidak berkembanglah, wa yazdahir illa fi Misr.
kecuali pada zaman itu fan masrahiyah ini mendapat sambutan sedikitlah di Mesir. Wakana awal man ansha al-masrah fi Mesir huwa Ya'qub Sunu. Ni di Mesir lah nama orang yang mula-mula mencetuskan agenda. Okay, lakonan ini adalah Ya'qub Sunu. Dia ni adalah seorang Yahudi Mesir alladhi ishtahara bismi Abi Nadar. Okay, dia ni nama timbangan dia Abi Nadarah. Faqad bada al-masrahiyah sana 1871. Jadi dia telah memulakan pementasan drama ni pada tahun 1871, lama jugalah. Okay, bitasji' min Khadwi Ismail, ni ada nama orang lagi sastrawan yang menyokong juga perkembangan, memberi kesan di dalam percambahan atau perkembangan drama di Mesir, iaitu nama dia Khadawi Ismail wa atlaqa alaihi Mu'liber Mesir. Ni nama samaran dia, orang gelarkan dia. Kadzalika faqad nazaha ila Mesir ba'da al-gharq Suriah. Dia telah membawa unsur-unsur Syria lah. Okay, wa kana awal firqa wafadat ila Mesir. Okay, di mana telah datang satu rombongan daripada Syria ni datang ke negeri Mesir. Wahia firqat Salim Nuqash Abi Akhmarun. Ni nama antara orang-orang yang telah bermigrasi lah ke Mesir pada tahun 1876 ni. Summa intaqalat ila Qahira. Okay, mereka dari Syria pergi ke Mesir, pergi ke Qahira, ibu negara Mesir. Haisu mathalat, dia telah mempersembahkan lakonan lah pada tahun 1878 Al-Masra' Opera. Okay, dia persembahkan dekat orang Mesir lakonan ni. Awal masrahiyah bil Arabiyah, ini adalah dikatakan antara awal-awal lah drama dalam bahasa Arab, iaitu riwayat Zalum, hikayat cerita tentang orang yang zalim, okay, atau kezaliman. Baik, mari kita lihat pula bagaimana wujudnya drama ini di kalangan orang Yunani. Okey, indal Yunan kudama, okey, nasha'a al-masrahiyah nash'atan diniyatan. Okey, jadi dia macam kudama Mesir juga, dia ada kaitan dengan institusi agama lah. Wadzalika fil a'yad, di hari perayaan mereka, allati kanat tuqam lil ilah Dionysus, ya, mereka memuja, mendewa-dewakan Tuhan nama dia Dionysus. So mereka meraihkan ada satu perayaan. Jadi apa yang berlaku? Faqad kana al-fallahun aghriq, jadi petani-petani Greek ini yatafannuna fi a'yad janal anab. Okey, jadi pada suburnya atau keluarnya buah-buah anggur, jadi mereka meraihkan musim buah anggur yang ranum ni dengan apa? Bisairihi ilah karam wal khamar aghniya. Jadi mereka mendendangkan lagu memuja-muja dewa mereka ni. Okey, fiha al-masra wa fiha al-marh wa fiha al-asa wa kanat hazi tuktab atau tunshadu syi'ran yumkin talhina. Okay, jadi mereka menulis dalam bentuk syair, kemudian mereka lakonkan dan mereka dendangkan. Fi awal amr kana syakhsun wahid yughni aw yunshid wa taraddu alayhi majmu'ah allati tusamma chorus. Dia macam choir tu, okey, ada seorang nyanyi, lepas tu yang lain sambut. Okey, majmu'ah ni sambut, nama dia chorus. Okay, ai jawqatul ghinaiyah, satu kumpulan penyanyi lah. Wa kana fi tabadul ghina bainal karus wa qaidi bada'an lil hiwar masrahi. Jadi apabila adanya dialog ataupun komunikasi di antara pasukan chorus dengan ketua pasukan tu, mereka menyanyi berbalas-balas. Okey, tabaldud maksud berbalas. Okey, dia nyanyi, yang ni sambut, nyanyi sambut. Okey, maka dekat situlah wujudnya dialog drama yang berbentuk drama. Okey. Okey, min nash'atil fan al-masrahi inda Yunan nash'a diniyah illa an lam yatmir. Okey. Okey, apa maksudnya kat sini? Maksudnya seni drama pada dalam kehidupan orang Yunani itu banyak dipengaruhi oleh pengaruh agama. Jadi dia tidak begitu mendapat sambutan lah pada zaman. كما عرفنا يوجد هناك 5 مصادر المسرحية.
أولاً الأسطورة، والثانياً التاريخ، والثالثاً واقع الحياة المعاصرة للكاتب، ورابعاً التجربة الشخصية للكاتب، وخامساً الخيال. Baik. Okey, apa masadir masrahiyah ni? Jadi dari mana mereka dapat idea untuk buat masrahiyah ni? So ada beberapa sumber lah. Yang pertama, drama dari kalangan orang Arab ni bersumberkan usturah, epik ataupun kisah dongeng ya. Okey, iaitu wahia amat tragedia aghrikiyah, itu berbentuk tragedi Greek ya. Wahia aslah khamat li tawlid atifil faza' wal khauf latin tantahiyan nafs al-bashariyah kama yaqul Aristo. Jadi ada unsur-unsur perasaan takut, ngeri, okey, tragedi macam tragedi Oktober tu. Jadi maksudnya ada unsur-unsur konflik, resah, okey, berkaitan dengan nafs al-bashariyah, emosi kemanusiaan. Okey, jadi ini telah dikatakan oleh Aristo. Okay, Aristoteles satu ahli falsafah lah. Dia mengatakan indama zaharat al-masrahiyah fi qurun al-wusta, di zaman pertengahan Greek pada ketika itu, tarfat bil masrah wa syuja'atih. Jadi drama ini dikenali sebagai drama yang bersifat tragedi. Okay? Harabat asatir wasaniyah, maka bersainglah satu dongeng-dongeng ketuhanan atau sembahan-sembahan, wa asbahat ta'alim masihiyah ia masdar, dan dongeng-dongeng ini dicipta bertujuan untuk memberi kemah dan tauladan pada masyarakat. Jadi dongeng ini merupakan masdar, sumber inspirasi mereka untuk membuat drama. Walakinnaha harabat asatir wasaniyah wa asbahat ta'alim al-masihiyah masdar masrahiyatihim ila anna ja'at klasiki fi asr al-ba'si. Jadi pada zaman kebangkitan datang pula satu kelompok, mereka mengagungkan drama-drama yang lebih berbentuk klasik. Okay. Adat asatir Yunani wa Rumania ila zuhur wa intishar, lakin ahdaf tughayyar. Okay. Dan dongeng-dongeng orang Yunan dan Roms pada zaman itu telah muncul dan wantishar, dan tersebar. Tetapi tujuan penyebaran ini adalah untuk apa? Asbahat tahlil nafs al-bashariyah. Mereka sekadar nak menggambarkan emosi kemanusiaan ni, badalan min at-tathhir. Jadi unsur emosi itu lebih ditekankan lah berbanding untuk pendidikan. Okay. Waqad ta'aqabat al-mazahib adabiyah. Oleh sebab itu terdapat beberapa mazhab sastra. Sini ada percanggahan pendapat lah, kumpulan-kumpulan berbeza yang bercanggah pendapat. Jadi dalam sastra pun ada mazhab, bukan dalam agama saja ada mazhab. Ba'da dhalika walakin usturah zallat ahad al-masadir. Tetapi cerita dongeng ini telah menjadi sumber inspirasi lah, allati yastalhamuha al-kuttab ala jami' mazahibin fanniyah. Dia telah menjadi inspirasi para penulis untuk menulis teks-teks drama. Okey, contoh astura, epik atau dongeng, iaitu nama-nama lah Bijamalion. Okey, ini zaman Yunani Qadimah lah. Okey. Baik, yang seterusnya dari sudut inspirasi mereka adalah dari sudut kisah-kisah sejarah yang berlaku. Jadi ya'tamid tarikh al-adib fi madmun masrahiyah. Jadi para sastrawan telah membuat drama berinspirasikan daripada sejarah yang telah benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat mereka. Wadzalika li'anna al-adib yajidu fi at-tarikh haikalan marsuman lil masrahiyah. Kerana para sastra ini mendapati di dalam kisah-kisah sejarah ni terdapat satu point, okey, ataupun satu haikal. Tahu haikal ni maksudnya struktur yang tersusun yang sesuai untuk dibentuk
menjadi drama. Wa hadza yusahil alaihi, Muhammad tahu. Jadi ini memudahkan kerja mereka lah, sebab mereka hanya ambil daripada drama, tak payah nak fikir benda baru. Minta maaf, mereka hanya ambil daripada kisah sejarah, tak payah nak cipta dan fikir benda baru. Okey. Lakin Mahmat al-Adib takhtalif an Mahmat al-Muarrikh wa yuwaddihu Mandur nama Dr. Mandur tadilah, dia kata mauqif al-adib min at-tarikh wa kaifa ikhtarihi lil hadath at-tarikh. So dia mengatakan bahawa sastrawan telah mengambil daripada sejarah, menjadikan sejarah itu sebagai satu inspirasi untuk membentuk drama. Dan Dr. Mandur juga ada menyebut cara para sastera ini memilih apakah hadas peristiwa-peristiwa sejarah yang sesuai dibuat drama. Yuwaddih mada huriyatil adib fil iltizam bil haqaiq tarikhiyah. Jadi sastrawan ini bebas untuk memilih sama ada dia nak menetapkan atau ingin meneruskan peristiwa-peristiwa sejarah yang berbentuk realiti itu. Wa hal min al-wajib an yaltazim iltizaman harfiyan, sama ada dia nak guna pakai kisah-kisah sejarah tu 100% betul bihadil haqaiq lahu harbah, boleh juga dia reka atau ubah sedikit ba'da syakhsiyat khayaliyah, atau dia pun tambah watak-watak imajinasi, ada juga Walaupun inspirasi untuk mencetuskan drama ini berasal daripada kisah sejarah, peristiwa sejarah, tapi para sastrawan pada zaman itu kadang-kadang ada juga menambah unsur-unsur imajinasi lain, watak-watak sampingan au aghfal ba'd al-ahdas, atau boleh jadi juga dia hanya pilih beberapa kisah sejarah penting dan melupakan yang tidak penting, dia meninggalkan benda yang tak penting. Atau boleh juga mereka tafsir, menambah lagi penerangan berkaitan peristiwa sejarah itu. Jadi ini tigalah, sama ada dia kekalkan kisah sejarah itu dia ambil sepenuhnya, yang kedua dia tambah, atau yang ketiga dia kurangkan. Kisah sejarah tu tak ambil bulat-bulat semua Oleh tadlil, sebagai bukti ala dahat al-hadha ar-ra'i, bukti pendapat ini, law tanawal majmu'ah min al-udaba mawdu'an tarikhiyan wahidan hatta syakhsiyatan tarihiyatan fa kull adib yakhtalif an akhar. Jadi kalau kita amati hasil-hasil sastrawan ini, karya-karya mereka yang berinspirasikan daripada kisah sejarah, kita dapati karya mereka ini sesama mereka sendiri ada pertembungan pendapat, percanggahan pendapat dari sudut wajhatin nazrah, dari sudut pandang mereka, wa tasfir ahdas, bagaimana mereka mentafsirkan menghususkan ataupun apa cara mereka menginterpretasikan balik peristiwa sejarah itu. Jadi masing-masing ada cara tersendirilah, hasba mu'taqadatihim, bergantung kepada mereka punya tahap keilmuan, wa araihi, pendapat mereka. Wa mithal dhalika syakhsiyatan Cleopatra, contoh dalam drama Cleopatra, faqad tanawalaha kullu man Shakespeare wa Bernard Shaw, Muhammad Shauki ni nama sastrawan lah dia. Mereka semua ni ada karya-karya yang bertajuk Cleopatra, tapi masing-masing menceritakan di dalam konteks yang sedikit berbeza berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing. Faham tu? مصدر الثالث يعني واقع الحياة المعاصرة للكاتب. Maksudnya realiti kehidupan kontemporari seorang penulis. يستمد منه المؤلف موضوعه لبناء مسرحياته. Penulis ni dia ambil idea untuk buat teater daripada realiti kehidupan. وليس معنى ذلك أن ينقل الكاتب هذا الواقع نقلا آليا. Penulis ni dia tak ambil 100% idea tu daripada realiti kehidupan. وإنما تتضح وجهة نظر الكاتب من خلال انطباعته عن هذا الواقع. Tapi pandangan penulis perlu ada juga
sama ada pandangan positif, sawaun akanat intiba'atuhu mutafailah am mutasyaimah. Sama ada pandangan positif, mutafailah tu maksudnya positif, atau mutasyaimah negatif. عند الأدباء الفرنسيين في أواخر القرن التاسع عشر كانت نظرتهم لهذا الواقع نظرة متشائمة. Maksudnya pandangan udaba Faransiyin pada akhir kurun ke-19 ni, pandangan diorang terhadap realiti ni adalah pandangan yang negatif. Tara anna hadha syar huwa al-aslu fil hayat wal insan. Mereka berpandangan keburukan ini adalah asal pada kehidupan dan manusia. Wa anna wazifah al-adab hiya al-kashfu an hadha wa taswiruhu. Fal-waqi'iyah indahum tas'a ila taswir al-waqi'. Maksudnya fungsi adab ni adalah menzahirkan realiti itu. Al-misal, contoh ya, masrahiyah teater ghilban. Yang mana berlaku satu tragedi kepada sebuah keluarga, yang mana ketua keluarga tu mati ataupun meninggal dunia lah. Selepas dia dah meninggal dunia, datang pemiutang. Pemiutang ni orang yang kita berhutang dengan je lah. Kemudian dia attack family tu. Ibaratnya seperti burung gagak yang attack kampung. Tu contoh yang mudah lah. طيب الآن مصدر الرابع يعني التجربة الشخصية للكاتب. Maksudnya pengalaman peribadi penulis lah. تعتبر التجربة الشخصية من مصادر التجارب البشرية التي يستقي منها مادته. Maksudnya dianggap pengalaman peribadi tu adalah daripada sumber-sumber pengalaman manusia. وهناك بعض الآراء التي ترى أن تعبير عن التجربة الشخصية يناسبها الشعر أكثر من الأدب مثل القصة والمسرحية. Terdapat beberapa pandangan yang berpendapat pengalaman peribadi ni lebih sesuai daripada syair, daripada adab. Maksudnya sumber untuk teater daripada saya ulang semula. Maksudnya terdapat beberapa pandangan yang berpendapat pengalaman peribadi ni lebih sesuai dengan syair berbanding daripada adab. Adab yang dimaksud kat sini adalah seperti kisah dan teater. So pengalaman peribadi ni lebih kurang sesuai untuk dijadikan sumber kepada teater, tapi dia lebih sesuai untuk dijadikan sumber kepada syair. وبالنسبة لمدى أهمية التجربة الشخصية, dari sudut kepentingan pengalaman peribadi kepada penulis kisah ataupun teater, dia terbahagi kepada dua pandangan. Al-ittijah al-awal, pandangan yang pertama, dia cakap apa? Pengalaman peribadi penulis ini menjadikan lebih jujur dan emosi dalam mengungkapkannya. Al-ittijah al-thani, pandangan yang kedua, dia hanya fokus kepada pengalaman peribadi sahaja. Wal'an masdar al-khamis yakni al-khayal. Semua tahu al-khayal ni maksudnya imajinasi. Dalam bahasa Melayu kita sebut khayal ataupun kita sebut imajinasi lah. Yu'tabar al-khayal masdaran muhimman. Al-khayal ni dianggap satu sumber yang penting lah, bahkan ia adalah lebih penting daripada pengalaman peribadi. So sangat penting lah berbanding dengan sumber pengalaman peribadi. Sebab apa? Kerana khayal ni dia melengkapkan imej dan menambahkan poin yang mana diperlukan untuk melengkapkan satu pementasan teater. Wal khayal naw'ain. Khayal ni ada dua jenis. Yang pertama khayal jamih. Khayal jamih ni maksudnya khayal yang melampau, yang harib minal hayat harib minal hayat ila al-awham. Maksudnya yang keluar daripada kehidupan sebenar. Orang kata terlampau fantasi dan tak masuk akal lah, tak logik. Contohnya contoh teater yang mana di bawah jenis ni lah, jenis yang
khayal yang melampau ni. Okey, contoh teater nama dia Al-Maut Yakhuz Ijazah, iaitu kematian yang mengambil percutian. Dia kreatif Itali. Penulis dia siapa? Orang Itali lah, nama dia. Okey, yang kedua, jenis yang kedua, khayal yang jenis kedua adalah khayal yang maksudnya yang logik lah, yang boleh diterima akal. Al-khayal khaliq, khayal yang dicipta tapi diterima akal. Yang boleh berlaku atau terjadi dalam realiti kehidupan. Wasyart al-asas linajah hazal khayal. Kat sana ada syarat asas untuk menunjukkan fantasi ni berjaya lah, khayalan ni berjaya. Apa dia syarat dia? Kemampuan penulis ataupun penulis tu mampu untuk menggambarkan kepada kita bahawa kita percaya realiti yang sebenar tu. Itu adalah asas kejayaan fantasi tu, ataupun syarat yang menunjukkan khayalan tu berjaya. Al-an sa'ashrah lakum an anasir bina al-masrahiyah. Anasir ni maksudnya elemen-elemen untuk membuat satu teater lah. Apa elemen-elemen dia? Mahya anasir. Awalan al-syakhsiyat, wasaniyan al-sira' al-dirami, wasalisan al-bina' al-dirami, wa rabi'an al-hiwar al-dirami. والآن حيننظر إلى عنصر الأول يعني الشخصيات. عنصر الأول الشخصيات يعني كاركتر. بعض الآراء تجعل عنصر الشخصيات هو العنصر الأول والأهم في بناء المسرحية. Terdapat beberapa pandangan yang menjadikan elemen karakter ini adalah elemen yang pertama dan yang paling penting dalam membuat teater. Dan pandangan-pandangan ini disokong oleh Labus Injury. Buku macam itulah bunyinya. Ini dia adalah seorang penulis buku, mu'alif kitab. Buku apa? Fanun Kitabah Al-Masriyah, iaitu seni menulis teater. Nama tajuk buku itulah. Fahuwa yada'u al-mu'alif al-masrahi li'anna yabda' إنما يريد تأليف مسرحية بتصور شخصياتها وتحديد أبعادها ثلاثة. Dan dia mencadangkan kepada penulis teater ni, bila nak mula menulis tu, dia harus mulakan dengan menggambarkan karakter. Dan menetapkan 3 aspek, iaitu aspek jismiyah. Jismiyah ni maksudnya fizikal, wa nafsiyah, psikologi, wa ijtimaiyah, maksudnya sosial. لكي تكون شخصية المسرحية واضحة ومحددة ومكتملة الصورة فإنه من الضروري أن تحدد أبعادها الثلاثة. Agar karakter teater ini menjadi jelas, muhaddadah, lengkap, wa muktamilah, menyeluruh, maka penting untuk kita tetapkan 3 aspek ni. 3 aspek ni, aspek yang pertama adalah al-bu'du al-jismi, iaitu aspek fizikal. Yatamathal fi jism, yang dilambang, yang menggambarkan jantina lah, zakar wa fi sifat al-jismi al-mukhtalifah, dengan ciri badan yang berbeza, mentul dari sudut tinggi, dari sudut tinggi, pendek ataupun tinggi, rendah. Lepas tu dari badanah, danah tergemuk, wa nahafah kurus, wa uyud wa syuzuz. Uyud dan syuzuz ni maksudnya yang kekurangan lah, kecacatan. Al-bu'du an-nafsi. Al-bu'du an-nafsi maksudnya aspek psikologi lah. Fa inna ahamiyatahu tattadih fi suluk asy-syakhsiyah. Kepentingannya jelas dalam tingkah laku, keinginan, harapan dan pemikiran lah. Al-bu'du al-ijtima'i. Al-bu'du al-ijtima'i ni maksudnya aspek sosial.
ahamiyatuhu fi tahdid malamih asy-syakhsiyah. Kepentingannya dalam menentukan malamih ni ciri-ciri asy-syakhsiyah, kepribadian lah. Fal usrah, untuk keluarga, wal bi'ah ijtimaiyah, persekitaran masyarakat, wat tabaqah allati tanmi ilaiha asy-syakhsiyah wal mihnah. Mihnah ni maksudnya pekerjaan lah. Taib, al-ain as-sira' ad-dirami. As-sira' ad-dirami maksudnya apa? Konflik dramatik. يعد الدكتور مندور عنصر الصراع في المسرحية التقليدية من أهم عناصرها الغنية. يعد ni maksudnya menganggap oleh Dr. Mandur ni, Dr. Mandur ni menganggap yang elemen konflik dramatik dalam teater tradisional ni adalah antara elemen yang paling penting lah. بل جعله العنصر الذي يميز الفن المسرحي عن غيره من الفنون الأدبية، وذلك لأن الصراع هو الذي يولد الحركة والمسرح. Maksudnya apa? Bahkan menjadikannya elemen yang membezakan seni teater daripada selainnya, dan itu kerana konflik adalah yang menghasilkan gerakan dan teater. يمثل الصراع العنصر الأساسي في المسرحية. Maksudnya konflik itu merupakan elemen al-unsur al-asasi, itu maksudnya elemen asas fil masrahiyah, dalam teater. حيث يقوم بشكل أساسي بين جانبين متناقضين. Yang mana konflik ini akan timbul antara dua sisi yang bertentangan. Mutanaqidain ni maksudnya yang bertentangan lah. Wa yuqawwil uqdah al-masrahiyah, dan akan membentuk simpulan. Simpulan ni bolehlah kita cakap seperti isu lah, isu dalam teater tu ataupun masalah yang timbul dalam teater tu lah. Wa suratuhu al-ma'rufah bainal masrahiyat bikaunihi sira'un bainal syar wal khair. Dan bentuknya yang terkenal dalam teater adalah menjadi konflik antara kebaikan, antara asyar tu maksud keburukan, wal khair dan kebaikan. حيث يمثل كل منهما شخصيات محددة, yang mana masing-masing mewakili karakter yang tertentu. ويبدأ بصورة طبيعية بسيطة, dan konflik tu mula dengan yang sederhana. ثم ينمو ويقوى ليبلغ ذروته, ثم يأتي حله في نهاية المسرحية. ثم ينمو ni maksudnya dia kemudian berkembang konflik tu untuk mencapai klimaks. ثم يأتي, kemudian datang halu ni maksudnya solusi. Fi nihayah, yang muncul fi nihayah al-masrahiyah, pada penghujung ataupun pada akhir teater. ثم unsur al-thalis yakni al-bina'u ad-dirami, maksudnya membangunkan dramatik. Ya'tamidu al-bina'u ad-dirami ala kulli al-anasir as-sabiqah. Bergantung oleh binaan dramatik ni ke atas semua unsur-unsur yang terdahulu, ataupun elemen-elemen yang terdahulu. Apa dia elemen-elemen terdahulu? Iaitu kisah ataupun at-tajribah basyariyah, pengalaman manusia, wal hadaf dan tujuan, wal syakhsiyat dan karakter-karakter, was sira' dan konflik. Al-ain mabadi' al-bina' ad-dirami, maksudnya mabadi' ni prinsip-prinsip membangunkan dramatik. Ada berapa prinsip? Ada 1, 2, 3. Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, mabda' al-awwal, yakni mabda' al-wahdat al-thalas. Di bawah dia ada 3, iaitu wahdatul mawdu', wahdat al-zaman wal makan.
ما معنى وحدة الموضوع؟ وحدة الموضوع ni تشتمل المسرحية الأزمة واحدة أي موضوع واحد. Maksudnya tajuk ataupun isu ataupun simpulan untuk teater tu hanya satu sahaja. Kira dalam satu teater tu tak ada banyak tajuk. Dia hanya ada satu tajuk ataupun satu simpulan ataupun satu isu. Dia tak bercampur aduk dengan isu ataupun simpulan yang lain lah. Yang kedua, wasani wahdata az-zaman wal makan. Wahdata az-zaman wal makan. فإن أرسطو لم يحددهما على نحو دقيق. Maksudnya Aristo ni dia tak menetapkan masa ataupun waktu dan tempat dengan terperinci. Walam yaj'al minhuma usulan ijbariyah yajib an taltazim biha al-masruhiyah. Kedua-duanya asal yang wajib sifah. Walam yaj'al minhuma usulan ijbariyah yajib an taltazim biha al-masruhiyah. Maksudnya dan dia tidak menjadikan kedua-duanya asal yang wajib, tetapi wa innama iktafa bil qawli bi annahu min ad-daruri an tajriya ahdas al-masruhiyah fi zaman wa makan maqulan. Tetapi dia hanya berpendapat bahawa perlu untuk menjalankan peristiwa-peristiwa teater pada masa ataupun waktu dan tempat yang wajar. Mabda' al-thani iaitu mabda' faslil anwa'. Maksudnya prinsip yang memisahkan jenis lah. Wayakni hadzal mabda' an tragedia yajib an takun ahdathuha maksatan mutatabi'at. Al-halaqat la yatakhallaluha ayu mashhad mudhikin wala ayu fukaha. Wayakni hadzal mabda' an tragedia yajib an takun ahdathuha maksat. Prinsip ni bermaksud bahawa peristiwa terjadi tu mestilah terjadi yang berterusan. Wa anna komedia yajib an takun mahzalah khalisah la taji al-maksah fi ayyi irq min urukiha. Kalau nak mudah faham maksudnya macam ni. Kalau teater tu berbentuk tragedi, dia tak boleh ada unsur-unsur komedi. Maksudnya ada yang lawak-lawak. Kalau teater tu bertemakan ataupun bertemakan komedi, dia tak boleh masukkan unsur-unsur tragedi. So tak boleh bercampur aduk lah. Kalau teater komedi je. Kalau teater tragedi, itu maksudnya lah. Al-Klasikiyun, orang-orang klasik ni seperti Ayunan, Waruman, Wal-Qudama, ittakhadhu hadzal mabda' wa ajaluhu aslan 'indahum. Kalau orang Klasikiyun ni, mereka berpegang pada prinsip ni. Maksudnya diorang ambil lah prinsip ni. Diorang tak tentang. Tetapi lain pula pada Ar-Romansiyun. Ar-Romansiyun ni innama tarjamu masrahiyat Shakespeare fil qarni at-tasi' ashar aradu hadzal mabda'. Kalau orang Romansiyun ni, mereka menentang, aradu tu maksud menentang lah prinsip ni. Wa fi muqaddimatihim, dan antara yang menentang dia siapa dia? Victor Hugo. Lebih kurang macam tu sebutan dia, saya pun tak pasti. Zaim Ar-Romansiyah fi Faransa. Zaim ni maksudnya ketua lah Romansiyah di Faransa, di France. Mabda' al-thalis yakni mabda' al-ma'kuliyah wa musyakalah al-waqi', iaitu mabda' iaitu prinsip yang logik, wa musyakalah al-waqi' dan realiti. Ittakhaza al-klasikiyun, orang klasik ni mereka berpegang ataupun mengambil prinsip ni dalam teater mereka lah, yang mana prinsip ni menjadi satu asas bagi orang klasikiyun. Bermakna anna al-mu'allif al-klasiki yajib an yahris ala an takun al-masrahiyah waqi'iyah fi ahdathiha wa syakhsiyatiha wa hiwariha wa madmuniha al-fikri wal-'atifi. Bermaksud penulis
orang klasik ini mereka wajib ikut prinsip ni. Prinsip apa? Prinsip ni lah, logik dan realiti, untuk menjadikan antakun masruhiyah, menjadikan teater mereka ni waqi'iyah, realiti pada fi ahdathiyah, pada peristiwa, wa syakhsiyat, karakter, wa hiwar, dialog, wa madmun, dan kandungan al-fikri, intelektual, dan emosilah, wal atifi. Ikhtalafatil romansiyah, tetapi berbeza pula pandangan daripada orang romansiyah, yang mana mereka tak mengikutlah prinsip ni, maksudnya bertentangan dengan prinsip ni. Falam yatahmu bi an takun masruhiyatin musyakilah lil waqi', faja'at masruhiyatin ba'idah anil waqi' jami'ah fil khayal. Yang mana mereka tak ikut prinsip ni, iaitu prinsip logik dan realiti. Kiranya dalam teater mereka tak ada prinsip ni. Mereka berpegang pada prinsip apa? Jamihah fil khayal. Maksudnya khayalan yang melampau lah. Jamihah ni maksudnya melampau. So mereka berpegang pada prinsip khayalan yang melampau. Mereka tidak berpegang pada prinsip yang logik dan realiti. Itu daripada romansi. Mana bertentangan dengan klasiki. Wal'an ar-rabi' yakni al-hiwar ad-dirami. Al-hiwar maksudnya dialog dramatik lah. Apa maksud dialog dramatik ni? Huwallazi yu'tiha qimataha al-adabiyah, yang memberikan nilai sastra. Dialog ni memberi satu nilai sastra lah. Wazifah al-hiwar ad-dirami. Apa wazifah ni? Maksudnya fungsi dialog dramatik ni. Ada dua fungsi. Yang pertama, tahrik al-ahdas dakhil al-masruhiyah. Maksudnya menggerakkan, tahrik itu menggerakkan peristiwa dalam teater tu lah. Kalau tak ada dialog, macam mana nak menggerakkan teater tu? Fala yajuz an yanqalib al-hiwar al-syi'ri fi dirami ila majmu'ah min al-qasaid dhat at-tabba' al-ghinai. Maksudnya dialog teater tu dia tak boleh ubah menjadi puisi. So kalau tu dialog teater saja, dia tak boleh ubahlah jadi dialog puisi. Itu maksud yang pertama lah. Itu fungsi yang pertama. Dan fungsi yang kedua, taswir al-syakhsiyat allati tantahi bi ahdas al-masrahiyah wa tuhaddid ab'adaha al-ma'rufah. Apa maksudnya? Taswir menggambarkan karakter-karakter allati tantahi yang diakhiri dengan peristiwa-peristiwa teater. Wa hadza yakfi minni wa syukran ala istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.